Kerana dengan limpah kurnia Allah, kita dapat meneruskan satu tanggungjawab besar, iaitu menunaikan salat yang menjadi tonggak ataupun tiang di dalam beragama. Maka kita sebagai seorang Islam yang sudah semestinya bila sebut ya bab solat, sebut ya bab semaya, kita kena pakat celak mata selalu. Ada setengah orang ni bila sebut bab semaya celak mata juga. Allah, dia kata ustaz ni tak ada modal lain. Maksud kita celak mata di sini iaitu bagaimana kita nak tanggungjawab besar ini diambil tanggungjawab oleh kita, keluarga kita, masyarakat kita dan semua orang. Sebab itu dia panggil, bila kita mari, orang panggil musim lah. Musim ni orang nak bercakap bab solat, bab semaya. Kita pun kena ambil kesempatan. Apa dia bila kita kata semaya ni, lagu mana? Ana teringat kepada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, nama dia Malik, tuan-tuan tanda dia, Malik bin Al-Huwairith. Malik bin Huwairith ni seorang sahabat pemuda yang mari berkampung di Madinah selama 20 malam. Dia mari buat apa? Mari mengaji. Mari belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kata Malik seorang yang rahiman raqiqan. Sangat kesian belas, sangat berlemah lembut. Bila dia tengok pemuda-pemuda ni banyak hari duduk sini, Nabi pun tanya, kamu ada siapa di kampung? Di kampung ada siapa? Dia bagi tahulah, ada keluarga dia, ada mak ayah ke, ada siapa-siapa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, irji'u ilaihim wa'allimuhu. Mu balik ke apa? Ngajar. Dan ini hak kata pesan yang besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena ambil berat, kena ambil cakna ni apa dia? Nabi kata apa? Wasallu kama raaitumuni usalli. Mu kena solat sebagaimana mu tengok aku solat. Itu pesanan siapa? Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik ibnul Huwairith. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita boleh bayangkan bila pemuda ni mari mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia diberi tugas. Apa dia tugas dia? Balik ajar orang kampung solat seperti mana mu tengok aku solat. Maka itulah yang menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian hari ini. Bagaimana kita nak solat seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, dia kata ustaz, tak kailah kita tak pandai lagi. Dah, tahu belakang dah, Zuhur, Asar, Isya 4 rakaat. Maghrib 3. Subuh 2. Kalau capur semua, berapa rakaat satu hari satu malam kita kena solat? Berapa? Kena jawab kuat. Nak bagi hadiah ni. Hadiah ada dah ni, siap dah. Berapa sehari? 17. Nah, 4 kali 3 12. Subuh capur maghrib 3 15, capur subuh 2 17. Kena ingat bilangan rakaat. Maka itulah yang dikatakan peranan besar para jemaah sekalian. Memandangkan solat itu satu peranan yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun daripada Mi'raj, terima solat, Jibril datang 2 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammani Jibril." 2 hari Jibril datang. Hari pertama dia solat awal waktu. Hari yang kedua Jibril solat di akhir waktu. Lepas pada 2 hari Jibril kata al-waqtu baina hazain. Waktu semaya ni
Hak kemarin permulaan, hak hari ni ujung. Makna detail dia punya maklumat. Zaman kita ini kita tak takut dah tuan-tuan. Waktu semaya sudah jelas. Dalam kalender ada, dalam takwim ada, dalam handphone ada, dalam jam ada. Dalam berapa lagi ada? Bergayut dinding dah. Mari bulan Ramadan ni, imsakiyahnya orang kata bergayut di dinding. Waktu semaya. Tapi waktu semaya hak sebenarnya duduk mana? Duduk mana ayah hendak kita? Waktu semaya hak sengerti duduk mana? Dalam jam atau dalam kalender? Dalam hati. Kalau waktu semaya tak masuk dalam hati, wak marilah jam sama mana pun tak sapa dia masjid. Hati kita jadi masalah lah ni. Ya wak mari. Allah dia kata ustaz rumah saya jangan bimbang. Kita punya takwim penuh. Bergayut takwim dah. Berebut pakat bagi takwim ni. Mari bulan Ramadan ni pula wakil ayat bui, sekolah bagi, syarikat perabot dengan gambar perabot, syarikat apa benda semua ada belaka. Tapi kalau tak ada waktu semaya dalam hati, masuk mari tak mari masjid, tak mari. Maka bagaimana kita tanggungjawab kita para jemaah sekalian? Kerana itulah kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal sekali bila sampai di Madinah, dia mula apa? Nabi kita mula sapa di Masjid Quba. Dia mula dengan apa? Mula dengan bina Masjid Quba. Ingatlah. Bina Masjid Quba. Dan Masjid Quba ni mendapat perhatian. Apa perhatian? Nabi SAW setiap minggu dia pergi ke Quba. Ada kalau jalan kaki, ada waktunya Nabi naik kenderaan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi Madinah sekarang, kerajaan Arab dah buat dah pedestrian, tariqul musyah, jalan kaki untuk pergi Quba. Dia buat. Lah mana agak-agak kita ni? Pernah dah jalan kaki? Tak aja lagi dah. Naik bas naik dah. Nanti pergi kali ni. Nah, pakak dengan Ustaz Awal kata kita package jalan kaki. Kalau kita tak agak dah. Jalan kaki boleh tapi nak orang lain jalan kita naik kereta tolak. Maka itu dia dipanggil asas permulaan Nabi kita bina Masjid Quba. Kenapa? Kita akan tengok pentingnya solat dan dikaitkan dengan masjid. Beberapa hari Nabi SAW duduk di Quba, Nabi kita mula pergi ke masjid, pergi ke Madinah, naik unta dia berjalan. Dalam perjalanan itu disambut oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah halumma ilaina. Rasulullah jemput rumah kami, mari duduk rumah kami akan jaga, kami akan macam-macam perjanjian. Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah. Nabi kata apa? Biarkan unta ni berjalan sebab unta itu telah diberi arahan oleh Allah. Unta mendapat arahan daripada Allah. Tuan-tuan bayangkan tekok panjang unta tu, duk ngongek jalan sampai ke masjid lah ni, Raudhah sekarang ni, itu ke tempat jemur kurma 2 orang anak yatim. Sampai sini unta berhenti duduk. Ana bila baca buku sejarah suka kita. Dia duduk, unta tu bangun balik. Dia pusing serang lagi tengok. Sini balik. Maknanya kalau kita hari ni pakai GPS. Tak. Bawa Nabi Muhammad SAW letak sini. Jadi unta tu bangun kali yang kedua, dia pusing balik, dipastikan bahawa memang tempat ni dia pun letak, barulah Nabi turun. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muqubah bina masjid, sampai di bandar Madinah bina masjid? Dia tak sibuk dengan bina rumah dulu. Buat kemah dulu. Nak duduk dengan keluarga, Nabi duduk di masjid.